kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Hari ini kita akan masuk bab 10 lah. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah berkaitan homework yang minggu lepas, berkaitan apa yang kita dah belajar minggu lepas lah kan. Pasal bab 9 tu pasal kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung berkaitan pasal peristiwa bersandar dan tak bersandar dan peristiwa eksklusif dan tak eksklusif. Okey, jadi apa yang paling penting untuk awak kuasai dalam tajuk tu? Pertama sekali awak kena tahu, kena pandai buat rajah pokok lah. Kena pandai buat rajah pokok. Kalau awak boleh buat gambar rajah pokok tu, insya-Allah awak boleh cari kebarangkalian dia. Kalau awak boleh faham soalan dia dan buat rajah pokok dia, insya-Allah awak boleh buat. Nak jawab kebarangkalian dia tu lah. Jadi kalau nak buat soalan tu kan, awak cuba praktis biar dapat buat rajah pokok dia dululah. Dia dapat buat rajah pokok dia dulu. Kalau homework tu, homework tu kan ada buat rajah pokok kan. So kalau awak boleh buat rajah pokok tu, insya-Allah awak boleh buat. Okey. So dalam buku teks ke mana-mana soalan lah kan. Buku latihan yang di sekolah punya. Okey. Mana-mana soalan, awak cuba buat rajah pokok dia. Awak cuba buat rajah pokok dia. Lepas tu cari kebarangkalian dia. Biasanya kebarangkalian dia berdasarkan rajah pokok. Kebarangkalian dia boleh jadi dua lah, penyenaraian ataupun rajah pokok. Tapi kalau awak tak mahir penyenaraian, macam mana nak senaraikan kan, awak tak nampak senaraikan, awak buat rajah pokok. Rajah pokok tu penting. Okey. Kalau ada nak tanya saya, tanya je. Bila-bila tanya je. Okey. Jadi ini untuk kelas kita, awak bersama saya sampai minggu depan sajalah. Hari ini, kelas hari ini dan kelas minggu depan punya. Bulan 11, insya-Allah ada cikgu lain akan ambil alih. Okey, dan awak akan buat revision untuk exam lah. Okey, lepas habis revision untuk exam, okey, kita akan masuk kepada biasanya kita akan masuk kepada tajuk yang form 4 teruslah. Bolehlah masuk awal sikit dan habis awal, tahun depan habis awal boleh study lebih sikit lah. Okay. So hari ni, kita akan masuk kepada bab 10 lah. Okay. Ready ya? Dah print out? Dah, okay. Okay. Saya terangkan dulu apa yang ada dalam tajuk ni lah. Okay, bab 10.
Okey, bab 10 ni berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan. Okey, tak banyaklah berkaitan tajuk ni. InsyaAllah boleh habis dalam 2 minggu saja. Minggu ni, minggu depan terus ulang kaji je, jawab-jawab soalan je. Okey, tajuk ni berkaitan pasal harian kita lah. Awak dari sekarang pun dah boleh mula merancang, dah boleh mula mengurus kewangan. Tapi okey, biasanya kita nak merancang, nak menguruskan kewangan ni untuk orang yang untuk orang yang berpendapatan lah. Bagi yang bekerja. Ada buat side income ke? Ada ke yang buat side income kat sini? Ada tak yang pada tahu? Ada. Saya jual burger. Oh, awak jual burger. Jual burger gembira. Alah, jap. Baru nak tu. Aiman buat apa? Burger. Kalau awak nak buat burger pun jual lah kat kawan-kawan sekolah ke. Apa? Buat malam. Bangun pagi awal, bangun pukul 4, siap-siap buat burger. Lepas tu, apa tu? Ambil tempahan lah, order daripada kawan-kawan. Okey, pagi esok bangun pukul 4, siap-siap bakar daging dia apa semua buat settle lah. Sayur-sayur semua settle, bungkus-bungkus. Pagi esok jual lah. Ambil tempahan je supaya tak lebih, tak rugi. Macam tu. So kita ada pendapatan lah. Aiman buat apa? Nak jual nasi lemak. Okey. Awak sendirilah. Macam mana tu jual nasi lemak? Tolong mak ke apa? Tolong mak. Okey, nice. Mak ada bagi tak? Aduh, kira ada upah tak? Jual kat sekolah. Okey lah tu. Bagus. Ada pengalaman jugalah. Saya pun dulu masa sekolah lah dulu. Masa sekolah juga. Masa sekolah rendah kalau tak silap saya. Sebab sekolah menengah saya masuk asrama. Masa sekolah rendah. Pagi-pagi hari cuti lah kot. Hari cuti, saya ingat lagi. Pergi menjajah kuih. Tolong mak juga. Masa tu ada pengalaman lah. Ingat lagi sampai sekarang. Okey? Okey, kita masuk selingan. Okey. Baguslah ada pengalaman tu. Okey, kesusahan tu kan memberi kita pengalaman. Bagus sebenarnya. Okey, bab 10 berkaitan pasal nak merancang dan mengurus kewangan. Okey. Jadi, pertama sekali kita nak merancang lah. Okey. Kita ada duit dan kita nak merancang kewangan kita supaya tidak boros, supaya boleh menyimpan. Maksudnya macam kita nak rancang, kita nak simpan, nak buat apa ke, simpan contoh. Habis SPM nanti, okey, awak nak kerja, awak nak simpan untuk masuk U. Nak bayar masuk U contohlah. Maksudnya awak merancang. So awak merancang lah dalam awak tengok nak gaji setakat mana kan. Nak merancang, nak cukup ke tak ni. Benda tu, merancang. Okey. Jadi kita tengok flow. Apa yang awak perlu tahu untuk nak merancang kewangan tu. Merancang kewangan. Okey, jadi yang pertama sekali awak perlu tahu
awak perlu tahu awak kena menetapkan matlamat kewangan. Awak kena menetapkan matlamat kewangan. Matlamat. Apa matlamat ni? Dalam kata lain, matlamat ni apa? Matlamat. Cita-cita. Kurang tepat. Matlamat. Bukan cita kurang tepat, cita-cita. Lagi? Matlamat. Tujuan. Yes, tujuan. Betul. Matlamat. Tujuan. Okey. Boleh tu. Okey. So, langkah-langkah awal tu kurang tepat. Tujuan tu lah. Tujuan tu yang betul. Okey. So, kita perlu tetapkan kenapa kita kena menyimpan. Okey. Sasaran kewangan. Bolehlah. Okey, boleh diterima. Okey, so maksudnya kita perlu tahu sasaran kita, target kewangan, sasaran, target kan. Perlu tahu tujuan kita, okey. Kenapa kita nak simpan? Kenapa? Tak adalah, bukanlah nak simpan. Nak berbelanja ke? Apa tujuan kita untuk berbelanja? Apa tujuan kita untuk menyimpan? Macam itulah tujuan kita, matlamat. Okey. So dekat sini untuk kita nak tetapkan matlamat kewangan, kita akan ambil kira 3 perkara lah. Okey, 3 perkara iaitu jangka masa. Ada orang macam mak ayah awak kan, mungkinlah dia simpan sekarang ni, dia menabung sekarang ni, yang dia keluarkan pun ada, dia berbelanja untuk awak, maksudnya kita mestilah ibu bapa pun ada merancang kena sebulan habis banyak mana, tak lebih, jangan lebih daripada pendapatan. Kalau pendapatan 2,000, mana boleh berbelanja 2,000 lebih kan, habislah duit. Tak boleh lah. Kiranya kita merancang benda tu. Okey. Jadi biasanya kalau mak ayah ni kita nak merancang tu, mungkinlah kita banyak kan tujuan kita untuk anak masuk EU nanti, untuk awak-awak masuk EU nanti. Kena merancang daripada sekarang dah. Awak pun dah form 4 tahun depan, form 5. Form 5 nanti mungkin mak ayah kena fikir lagi nak masuk tuition lah. Tuition tambahan dekat sekolah banyak nak kena bayar. Kalau ada yang kena bayar lah. Lepas tu apa? Nak masuk EU nanti. Lepas tu apa kalau nak bayar untuk nak simpan duit untuk lepas pencen nanti. Kalau tak bekerja nanti nak buat macam mana? Nak buat apa? Duit nak datang daripada mana? Benda tu semua kena fikir. Jadi benda tu semua memerlukan jangka masa lah kan. Okey, jangka masa. Yang kedua, kita nak menetapkan matlamat kewangan ni, kita perlu tahu untuk bezakan kehendak, okey, kehendak dan keperluan. Saya rasa awak pun mesti pernah dengar kan, kehendak dan keperluan ni dalam berkaitan duit ni lah. Yang kehendak ni, kalau keperluan, okey, kalau keperluan contohnya, okey, dari segi tempat tinggal, memang kena ada lah kan. Okey, dari segi tempat tinggal, rumah sewa, okey, at least rumah sewa. Tak semestinya dapat rumah banglo. Kalau rumah banglo tu kiranya kehendak kita. Yang tu kira macam dah lebih dah. Kan? Kalau keperluan ni ada tu cukup lah. Kalau ada tu dah cukup. Rumah kecil pun tak apa. Kiranya ada. Cukup lah. Apa tu? Okey, rumah tinggal.
rumah, tempat tinggal. Macam itulah dia biasanya. Tempat tinggal. Okey, pakaian tu, pakaian sekadar cukup je lah. Sekadar cukup. Maksudnya, bukanlah nak kata pakai carik ke singkat ke apa, tak. Maksudnya, cukup-cukup. Kalau lebih tu, alah, baju sebenarnya dah banyak dah. Tapi nak beli lagi. Itu kehendak. Itu kehendak. Contoh kereta, kenderaan ke kan. Kenderaan sekarang ni zaman kita ni perlulah. Satu keluarga mesti kena ada lah. Kereta kan, kalau ada anak ramai, kereta tu memang perlu. Tak boleh dengan motor je. Kiranya macam benda tu pun keperluan. Kalau satu kereta pun dah cukup, tapi kalau beli 2 kereta, 3 kereta tu sebenarnya tu dah lebih. Yang tu kiranya kehendak adalah kehendak. Keperluan ni kiranya betul-betul perlu. Betul-betul perlu. Okey, jadi nak menetapkan matlamat ni perlu tahu kehendak dan keperluan tu. Contohlah nanti awak kerja sekarang kan, awak nak simpan untuk awak masuk U. Tapi awak teringinnya nak beli iPhone. Contoh. Tapi awak dah ada iPhone Android je biasa contoh. Tapi boleh je berfungsi lagi. Berfungsi je lagi. Bukannya dah rosak dah, bukannya tak boleh guna. Still lagi boleh. Kiranya iPhone tu adalah kehendak sahaja. Bukannya keperluan. Kalau betul-betul penting, maka dia jadi keperluan. Tentulah. Okay. Boleh bezakan kehendak dan keperluan? Keperluan ni kita tak boleh hidup tak ada dia. Kita tak boleh hidup tak ada dia. Keperluan macam itulah. Kalau kehendak ni nak tambah je lah gaya hidup. Gaya hidup lah kan. Okey. Lagi satu, dalam menetapkan matlamat kewangan ni kita perlu ambil kira konsep SMART. SMART. Okey, apa itu SMART? SMART tu adalah, SMART ni sebenarnya daripada perkataan bahasa Inggeris lah. Okey. So, kita hafal dalam bahasa Inggeris lah, senang. S untuk spesifik. Spesifik. Bahasa Inggeris Spesifik. M untuk measurable, yes, measurable. Measurable, apa maksud measurable? Measure. Measure, ukur. Boleh kawal, boleh dikawal, boleh diukur, okey. Boleh diukur, measure, boleh diukur. Kawal kurang tepat. Kawal control. Measure ni boleh diukur lah. Boleh diukur. Kalau spesifik tu maksudnya detail lah. Detail kan, spesifik betul-betul detail tu. Okay. Bukannya secara general. Okay, A untuk attainable. Attainable ni attain. Apa attain bahasa Melayu? Capai, ya betul. Boleh dapat. Boleh didapati, boleh dicapai. Okay, good. Sukalah. Respon macam ni saya suka. Respon lagi. Okay, R relevant, yes. Okay, relevant. Apa maksud relevant? Logik lah, logik. Apa? Kita kata real.
realistic. Yes. Logik. Saya senang faham logik lah. Logik. Benda tu logik. Kalau benda tu apa? Boleh dipercaya lah. Macam tu lah, real. Boleh dipercayai. Logik. Macam tu lah. Okey, satu lagi T untuk time. Time bound. Okey, time bound betul. Time bound. Okey, time bound, time frame. Maksudnya kiranya macam apa? Dalam pendidikan kata time frame, okey. Ambil awak form betul lah. Ambil perniagaan ke? Tak ambil subjek perniagaan ke? Oh, nice lah. Okey, time bound, tempoh masa lah. Kiranya tempoh masa kiranya macam kita tetapkan masa lah, tetapkan masa. Time bound, tetapkan masa. Maksudnya kalau nak simpan untuk masuk U, okey, masuk U tu kiranya dalam 2 tahun lagi. So ada masa 2 tahun kita ada. Okey, macam tu lah. Okey. So nak menetapkan matlamat kewangan ni, contoh dia contoh dia saya kata macam ni lah, daripada awak form 4 sekarang, awak kerja dan awak nak masuk U, nak masuk U 2 tahun lagi kan, 2024 form 4, 25 SPM, 2026 masuk U kan, 2026 masuk U. Okay, so dekat situ masuk U 2026. Okay, dan awak nak masuk U mana? Awak nak masuk U mana? Contohlah UIA. Contoh awak nak masuk UIA tahun 2026 dan awak dah survey dah dengan maksudnya dengan orang sebelum ni lah, yang dah masuk, maybe yang masuk tahun lepas ke, survey berapa yuran dia kan. So awak dah simpan awak nak simpan awal ni berapa yuran untuk berdaftar masuk sahajalah. Daftar masuk banyak juga kan, 500 ke apa macam tu lah. Nak simpan 500 je. Tapi daripada sekarang kan. Jadi kiranya kita ada awak nak simpan 200 dalam masa 2 tahun. Okay, simpan 200 dalam masa 2 tahun. Dan awak nak bekerja, kerja apa contohlah jual nasi lemak tu. Jual nasi lemak, sehari upah RM10, boleh tu? Sehari upah RM10 contohlah. Lepas tu 5 hari seminggu. Contoh sehari RM10, seminggu jadi 50 lah kan, 50. Sebulan jadi 4 minggu. Sebulan jadi berapa? Seminggu 50, sebulan 4 minggu berapa? RM400 kan? 200 tadi 50. 50 dalam 4 minggu, 200. Okey, 200. 200 sebulan. Okey, 200 sebulan awak nak, banyak dah tu 200 sebulan. Boleh memang banyak dah. Okey, contohlah nak masuk UIA tu sajalah. Semester pertama dan nak bayar yuran masuk apa semua, okey, dalam
RM5,000 contoh dalam RM5,000. Satu semester pun dah RM4,000. Satu semester pun dah RM4,000 UIA lah, kalau UiTM RM2,000 je. Okey, UIA RM4,000 masuk campur-campur dengan pendaftaran apa semua dari RM5,000 lah, katakanlah lah RM5,000 kan. So sekarang ni awak daripada 2020 ada masa 2024, 2025 kan, 2024, 2025. Okey, nak masuk 2026, katakanlah masuk tu bulan 9, bulan 10. Maksudnya ada 24 bulan lagi lah. Okey, kita kata ada 24 bulan lagi. 2 tahun lagi, 24 bulan lagi. Okey. So maksudnya dekat sini, kita dah spesifikkan semua dah matlamat kewangan kita. Kita dah spesifikkan semua dah matlamat kewangan kita. Dekat sini kita dah tahu yuran, kita dah tahu nilai dia kan. Dah tahu yuran, dah tahu sebulan kita dapat 200. Kita dah tahu jangka masa kita 2 tahun. Semua spesifik dah, semua kita dah detail bagi habis dah. So kiranya kita dah menggunakan S spesifik tu lah. Dan untuk M, measurable, kiranya measurable ni kita macam tadi kita dah nilaikan kan. 200 sebulan nak simpan selama 24 bulan. 200 sebulan darab dengan 24 bulan. Berapa? 4,800. 4,800. Sedangkan yuran 5,000. Okey, dekat sini dia tidak measurable lah. Dia tidak menggunakan A measurable tu. Sebabnya sebulan baru dapat 200. Kalau 24 bulan awak darab 2 darab 24 dapat 4,800. Tak capai lagi 5,000. Yang tu kiranya tak boleh dia tidak attainable. Dia tidak attainable. Tapi dia measurable. Dia measurable, dia boleh ukur. Kita boleh darab, kita boleh kira lah. Measurable ni kita boleh kira. Kalau attainable, bila kita kira tak sampai, okey, dia tidak boleh dicapai. Macam tu. Okey, R pula logik. Okey, kalau yang tadi kita kira tak logik lah sebab tak boleh dicapai. Tak logik lah kalau dia nak simpan 200 sebulan selama 24 bulan. Nak simpan 5,000. Okey, padahal dengan simpanan dia tu hanya dapat 4,800. Okey, boleh. Dari segi tempoh masa, yes, dia ada 2 tahun. Yang tu okey. Okey, tak apa. Nanti kita masuk dalam lagi. Okey. Yang ni untuk menetapkan matlamat kewangan. Okey, yang kedua kita perlu menilai kedudukan kewangan. Menilai kedudukan kewangan. Apa maksud dia? Okey, maksudnya kita perlu tengoklah kita ni banyak kita ada perbelanjaan juga. Kalau kita dapat 200 sebulan contoh. 200 sebulan. Kita kena tahu juga 200 sebulan tu 200 sahaja. Memang 200 tu kita simpan ke atau kita guna RM50 untuk top up internet ke? Kan? 200. Lepas tu kita guna 50 untuk top up internet. So maksudnya kita bukan simpan 200. Kita hanya simpan 100.5 kan? Benda tu kita kena kira, kena nilai kedudukan kewangan kita. Walaupun gaji kita dapat tu 200, tapi lepas perbelanjaan, okey, atau ada allowance ke apa, ada upah lain ke apa, kita kira balik berapa pendapatan kita lah.
kita kira lah kalau orang yang bekerja ni, kita tengoklah aset dia ke, tengok liability. Liability ni kiranya pinjaman-pinjaman, kad kredit. Lepas tu tengok pasal perbelanjaan lah. Perbelanjaan. Macam tu lah. Okey, lepas tu yang ketiga. Yang ketiga awak perlu tahu mewujudkan pelan kewangan. Yang ketiga ni kita akan buat banyak. Mewujudkan pelan kewangan. Pelan kewangan, okey. Jadinya kita kena rancanglah kewangan kita tu supaya tidak negatif lah. Mewujudkan pelan kewangan. Okey, tak apa, yang tu yang kita akan tengok nanti. Pelan kewangan ni. Kita ada pendapatan berapa, perbelanjaan berapa. Okey, yang ni yang kita perlu buat nantilah. Okey, yang keempat, bila kita dah mewujudkan pelan kewangan, awak fahamkan perkataan pelan tu. Kalau engineer, kontraktor ke apa kan, pelan tanah, pelan bangunan. Maksudnya benda tu kita buat sebelum benda tu dibina kan. Pelan bangunan contoh. Kita buat pelan tu sebelum bangunan tu dibina kan. Samalah juga kalau pelan kewangan. Kita buat benda tu sebelum kita melaksanakan kewangan tu kan. Okay, melaksanakan pelan kewangan. Jadinya contohlah awak nak mewujudkan pelan kewangan tu, awak kiralah bulan depan, contoh awak buat untuk bulan depan. Okey, awak masuk maksudnya target je lah kan. Pelan tu target je lah, bukannya betul-betul lagi. Awak kiralah pendapatan berapa, lepas tu perbelanjaan berapa, agak-agak lah kan. Lepas tu bila masuk je bulan depan, awak laksanakan betul tu. Dia mungkin akan ada perubahan sikit lah. Akan ada perubahan sikit lah. Sebab yang sebenar dah. Okey, jadi lepas tu bila dah yang sebenar tu, bila dah melaksanakan, kita akan tengok balik dengan pelan kewangan kita, dengan yang terjadi sebenar tu. Okey ke tak okey? Yang target kita tu, pelan kita tu. Mengkaji semula dan kalau tak okey, kita baikilah yang mana yang patut. Dan menyemak kemajuan. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey. So 5 langkah ni awak perlu ingat lah. 5 langkah ni awak perlu ingat benda tu. Okey, menetapkan matlamat kewangan, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan kemudian kaji semula. Kaji semula dan semak kemajuan. 5 step ni awak kena ingat lah. Rasanya senang je nak ingat dia. Mestilah kita kena tetapkan dulu. Kan? Lepas tu nilai dulu. Kena tengok dulu. Awak kena faham ayat dia lah. Kalau awak tak faham ayat dia, awak confused. Mestilah kita kena tetapkan tujuan kita simpan dulu. Lepas tu, kan, kena tetapkan tujuan kita simpan dulu. Lepas tu kena tahu juga kita ada pendapatan berapa, gaji berapa, perbelanjaan berapa, kena tahu. Okey, yang ketiga barulah kita buat pelan kewangan berdasarkan gaji kita, pelan kewangan kita kan. Perbelanjaan kita wujud. Lepas tu kita laksanakan dan kalau tak jadi, kita kaji semula dan buat perbaharuan. Itulah. Okey. Okey, ni dah salin dah? Dah.
Okey. So nombor 10. Nombor 10. Yang tadi, peta alih Q. Lepas Q. Tak ada dah, saya tak scroll dah. Lepas Q. Rasa-rasa? T. Okey, T ya. Menilai kedudukan. Lepas T. S, okey, good. Mewujudkan. Lepas tu? P, okey. Lepas tu? R, okey, good. Ni kena ingat lah ya. Kena ingat. Bahasa masuk di kertas 1, objektif. Kan masuk di objektif. Soalan minta susun lah. Adalah dia bagi soalan yang macam mana. A, susunan dia macam ni ke. Macam, okey. Pilihan jawapan A, Q, T, S, P, R. Pilihan jawapan B, P, Q, R, S, T. Macam tu. Contohlah soalan ni kan. Ataupun dia bagi tahu step dia ni kan Q, T, S, P, R. Okey, apakah langkah yang ketiga? Itulah soalan dia. Kertas 1 objektif ya. Okey, sekarang ni kita tengok matlamat kewangan. Okey, matlamat kewangan tadi nak buat tujuan kewangan. Okey. Matlamat kewangan dia berdasarkan dekat sini. Kita baca dulu soalan dia. Matlamat kewangan siapakah? Merupakan matlamat kewangan jangka pendek. Kita ada dalam kewangan tadi, kita ada jangka masa kan. Ada jangka masa panjang, jangka masa pendek. Panjang tu macam nak simpan sampai pension lah. Tu panjang lah. Tu kira panjang lah. Kalau pendek tu nak beli dalam sebulan, 2 ke, nak beli tak lama lah. Okay. So antara sini Aisyah, Raju, Wong, siapa yang pendek jangka masa? Faizal bercuti di Port Dickson. Okey, boleh. Jangka masa pendek juga, dia tak bagi tahu nak bila kan. Tapi takkanlah nak bercuti di Port Dickson 10 tahun lagi nak merancang sekarang. Tak kot. Okey kan. So jangka masa pendek, Faizal is okey, pendek. Faizal lagi Kavita. Okey, pendek juga. Wong, membeli kondominium. Kondominium macam banyak tu. Beribu-ribu tu. Tak boleh nak simpan, tak boleh nak beli sekarang. Tak boleh nak beli cepat. Kena simpan duit dulu banyak. Kena simpan banyak dulu. Okey. Raju pun hutang PTPTN ni bukan sikit wak, 30k. Paling kurang, tak pun 60k kalau swasta. 80k. 80,000 kalau awak masuk universiti swasta. Kalau masuk UiTM, masuk kalau UiTM 15,000 je mungkin. Kalau UiA 30,000. So kena simpan lama dulu. Baru kena simpan lama lah benda tu. Okey, Aisyah lah pendek ya. Rantai emas, okey. Rantai emas bolehlah dalam paling kurang adalah 800, 700. Itu kalau yang betul-betul murah dah tu. Rantai emas yang nipis sangat. Nipis macam baby dah.
Maksudnya dia tak besar. Adalah nantilah awak tahulah nanti. Nanti emas. Okay. Aisyah, Kavita, Faizal. So, Raju panjang, jangka masa panjang. Okay, hutang PTTN ni banyak. Tengok universiti kita, you apalah kan, kos apa, tengok you, tengok kos, tengok tahun belajar. Kalau fail, sambung lagi belajar, lagilah banyak. Kan? So, benda tu, hutang PTPTN ni, selalunya orang kerja dulu. Kerja dan bayar sikit. Okay. Kalau mampu bolehlah nak bayar 80k tu sekaligus. Kalau tak mampu kena simpan dulu kan. Jadi benda tu makan masa, ambil masa lama, jangka masa panjang. Okay, kalau wang pun sama, kondominium ni. Kalau rumah okey lagi, tapi rumah pun banyak juga. Rumah pun dah 400k. Kalau kondominium 1 juta kot. Okay. Wang panjang. Kavita pendek. Okay, beli jam tangan. Ada yang RM3 je, RM1, RM3 kat Shopee tu. Yang murah-murah, yang biasa-biasa, RM3 je kat Shopee tu. Okay, Faizal pendek, bercuti di Port Dickson. So Port Dickson ni nak bercuti kan. Biasa orang kalau panjang-panjang lah, kalau panjang sangat orang setahun lah kot. Setahun. Mungkin tak adalah setahun. Kalau Port Dickson tu kalau dah memang di Semenanjung, maybe merancang untuk bulan depan ke, 2 bulan depan ke, macam tu je lah. Lainlah awak nak merancang pergi umrah ke, nak pergi London, Paris ke, mungkin dalam setahun lagi, so menyimpan dari sekarang. Okay. Li menabung untuk pendidikan anak. Okay, samalah. Benda tu jangka masa panjang juga. Okay. Ni samalah tadi ya. Okay, boleh isi. Okay, selepas tu pasal matlamat kewangan juga. Okay, berkaitan konsep SMART. Konsep SMART. Gaji bulanan Puan Nolia ialah 4,000. Okay, awak boleh baca dulu soalan. Okay, dah kan? Gaji bulanan Puan Nolia 4,000. Simpan 1,800 dalam tempoh 6 bulan. Nak beli peti sejuk. Okay, bercadang nak simpan sebulan 300 untuk mencapai matlamat kewangan dia. Okay, so dekat sini, konsep SMART. S specific, M measurable, A attainable, R realistic ataupun relevant, T time bound. Okay, so S specific, kiranya Puan Nolia ni, dia dah tahu dah dia nak beli apa. Dia dah tahu dah, dia dah confirm dah nak beli peti sejuk. Okay, dia ada bagi tahu tak peti sejuk bernilai berapa? Okay, sepatutnya dia kena lebih tepat lagi lah. Kalau lebih tepat lagi dia perlu tahu. Membeli sebuah peti sejuk berharga. Macam tu lagi tepat. Macam tu lagi khusus dia. Okay. Dan untuk M measurable ni kita boleh ukur, boleh kira. Boleh ukur atau boleh kira. So dekat sini
Kita boleh kira tak? Gaji bulanan 4,000, simpan 1,800 dalam tempoh 6 bulan. Simpan 1,800 dalam tempoh 6 bulan. Dia bercadang menyimpan 300 sebulan. Apa yang ni? Apa yang kenapa 2? Oh, okey, faham. Sorry. Boleh diukur measurable kan? So maksudnya dia menyimpan kena nak buat ayat. Sekejap. Okey, macam ni lah. Kalau saya buat ayat ni boleh senang faham lagi kot daripada skema. Menyimpan 300 sebulan untuk mencapai 1,800 dalam tempoh 6 bulan. Sama kan? Sama kan? 300 sebulan untuk mencapai 1,800 dalam tempoh 6 bulan. Kiranya sebulan dia simpan 300 sebulan dalam tempoh 6 bulan. So dalam 6 bulan tu dia dapatlah 1,800. Kan? Menyimpan 300 sebulan untuk mencapai 1,800 dalam tempoh 6 bulan. Kan? Sebulan 300 darab 6. So dalam 6 bulan tu dapat 1,800. Kan? So kiranya dekat sini kita boleh kira, boleh ukur. Ni M. Okay. Untuk M ni kita tulis point yang boleh kira. Boleh kira. Ikut awak lah nak buat ayat macam mana. Asalkan benda tu berkaitan pasal duit. Kalau khusus ni kita nak beli apa. Dan kalau boleh kena tahu harga peti sejuk tu. Barulah dia spesifik. Okey, M ni berkaitan pasal duit, pasal gaji, pasal perbelanjaan. Gitu. Okay. Boleh dicapai ni. Okey, boleh dicapai. Okey, boleh dicapai lah sebenarnya. Matlamat kewangan. Okay, kalau ikutkan sebab dia tak bagi tahu peti sejuk berapa sebenarnya. Itu jadi masalah. Okay. Kalau dia bagi tahu peti sejuk berapa, bolehlah. Sepatutnya kita boleh buat ayat tu. Okay, tapi untuk soalan ni awak boleh buat ayat. Dia menyimpan 300 sebulan. Daripada gaji bulanan 4,000. Okey, kiranya boleh dicapai lah. Dia bolehlah simpan 300 sebulan tu. Dia boleh simpan. Kalau dia kata nak simpan 5,000, memang tak boleh lah. Memang tak boleh capai lah nak simpan 5,000 tu. Okey, so dekat sini dia boleh capai simpan 300 sebulan tu. Macam tu. Okey, R pula pasal realistik logik. Okey, biasanya sama juga, dia lebih kurang awak nak buat ayat yang macam ni pun boleh. Menyimpan 300 sebulan daripada gaji bulanan 4,000. Boleh lah. Sebab dia tu logik jugalah. Dia boleh kan 300 sebulan. Dia logik. Kiranya macam ni lah. Menyimpan 300 sebulan
Menyimpan 300 sebulan. Yang mana hanya okey, tak payahlah buat ayat lain lah. Menyimpan 300 realistik logik kan. Menyimpan 300 daripada 4,000 setiap bulan. Boleh je jawab macam ni pun. Kalau awak nak bagi tahu persen pun boleh. Ni 300 daripada 4,000, so logik lah. Ataupun awak nak kira persen pun boleh, 300 per 4,000. Sebulan kira berapa dia simpan. Berapa persen dia simpan. Boleh juga macam tu. Kiranya benda tu logik, boleh relevan, logik, boleh dicapai, boleh dipercayai lah. Macam saya kata tadi kan. Okey, untuk tempoh masa, yes, dia ada 6 bulan. Menyimpan selama 6 bulan. Okay. Yang ni yang senang lah. S dengan T tu senang je. Okey, boleh diukur ni memang pasal duit. Memang pasal duit. Okey, tak apa. Kita kena buat latihan banyak kali je untuk SMART ni. SMART ni memang ada. Kertas 1 ada, kertas 2 pun ada. Okey, dah. Salin dah. Okey, tengok nombor 2. Nak isi apa ni? Okey, isi SMART jugalah. Encik Zaidi ingin membeli sebuah kereta. Patutnya dia bagi tahu kereta tu berharga berapa. Okay, dia bercadang menyimpan wang pendahuluan kereta sebanyak 6,000 dalam tempoh 1 tahun. Okay, dia nak simpan wang pendahuluan. Matlamat dia, okay, dia ada sasaran dia nak simpan wang pendahuluan kereta. Okay. Sebanyak 6,000 dalam tempoh 1 tahun. Okay. Lepas tu dia simpan pula 500 sebulan daripada gaji bulanan 5,000. Okay. Tengok dekat sini. Dia boleh diukur tak? Boleh dikira tak? Dia, okay. Fahamkan Cik Zaidi, 500 sebulan daripada gaji bulanan 5,000. Kan? 500 sebulan. Okay, 500 sebulan. Sebulan nak simpan. Okay, selama 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Okay kan? So 500 darab 12 bulan. Dapat berapa? 6,000 kan? 6,000. So dia boleh simpan 6,000 dalam 1 tahun. Okay. So kalau nak buat ayat boleh diukur tu. Okay. Kalau nak buat ayat boleh diukur tu. Kiranya kita buat ayat ni lah. Macam mana cara kita kira tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Menyimpan 500 sebulan. Menyimpan 500 sebulan
selama 12 bulan. Simpan 200 sebulan selama 20 bulan. Buat ayat macam tadi pun tak apa. Tak apa, saya ubah sikit Saya ubah sikit ayat dia. Menyimpan 6,000 dengan nilai 500 sebulan selama 1 tahun. Ataupun 12 bulan. Menyimpan 6,000 dengan nilai 500 sebulan. Selama 1 tahun. Faham kan ayat dia kan? Ataupun selama 12 bulan. Boleh je lah. Kiranya benda tu kita boleh kira, boleh diukur. Dan kita ukur pun memang dapat lah kan. Okay, boleh dicapai? Ya, dia boleh dicapai. Okay, dia boleh dicapai. Okay, so nak buat ayat tu. Boleh menyimpan gaji ada, gaji pun ada. Boleh mencapai 500 sebulan daripada gaji bulanan 5,000 untuk mencapai boleh menyimpan 500 sebulan daripada gaji bulanan 5,000 selama 1 tahun. Okay, untuk mencapai jumlah. Boleh dicapai, boleh menyimpan 500 sebulan daripada gaji bulanan 500 selama 1 untuk mencapai 6,000. Dia lebih kurang lah dengan perkataan boleh diukur tu. Dia lebih kurang. Kalau realistik pula, lagi samalah juga kan. Real juga. Boleh dicapai juga. Benda tu logik. Benda tu logik. Ya. Jadi, okey. Lebih kurang je ayat dia ni. Okay, kalau ikut sini, simpanan boleh menyimpan 500 daripada 5,000 real, okey. 500 daripada 5,000 sebulan. Benda tu boleh dicapai dekat dia. Ataupun awak buatlah ayat apa-apa je ayat berdasarkan konsep diukur, dicapai dengan realistik. Buat je apa-apa ayat. Okey, siapa yang ada buku tu tidak tertakluk pada skema lah.
Skema ni bukannya skema yang skema ni skema orang buat je kan, bukan skema yang ikut SPM punya. So tak boleh juga nak refer kat sini. Yang ada buku lah. Okay. Dia fleksibel jugalah, cumanya saya boleh kata untuk measurable ni biasa kita buat berkaitan duit. Kalau dicapai ni, sebenarnya dia kait dengan gaji. Kait dengan gaji. Betul lah, ada juga tu saya tulis gaji kan. Daripada gaji. Boleh dicapai ni dia selalunya kaitkan dengan gaji. Gaji dengan nak simpan nanti. Itu. Kalau realistik, yes, boleh logik ke tak nak capai. Biasa kita tengok macam tu lah. Diukur, dicapai ni realistik tu memanglah dia agak sama. Kita tengok kalau dia boleh diukur, boleh dicapai, memang dia adalah realistik. Dari segi ayat, awak untuk realistik tu sama ada boleh kait dengan dicapai ataupun boleh kaitkan dengan diukur. Antara dua tu. Boleh kaitkan dengan gaji ataupun awak kaitkan dengan simpanan. Salah satulah. Itu je yang saya boleh bagi tahu. Untuk tempoh masa, yes, berkaitan pasal masa. Kalau dia ada bagi tahu masa, menyimpan dalam tempoh 1 tahun. Kiranya dia ada tempoh masa dia, so alright, boleh menyimpan dalam tempoh 1 tahun. Sebab soalan ni dia tak soalan dia tak spesifikkan lagi bagi saya lah. Sepatutnya kalau khusus ni dia akan bagi tahu wang pendahuluan dia berapa dia nak simpan. Yang ni 6,000. Menyimpan wang pendahuluan sebanyak 6,000. Itu sepatutnya kena tulis macam tu. Ataupun khusus dia membeli kereta berapa ribu. Kena tetapkan benda tu. Kena ada target daripada sekarang. Itu konsep SMART, spesifik. Ni dah salin dah. Jom kita tengok untuk yang ni. Ini contoh ya. Ini contoh untuk kertas 2. Adakah matlamat kewangan mematuhi konsep SMART? Dia tanya, adakah dia mematuhi konsep SMART? Jika tidak, kenapa? Beri justifikasi. Kan? So, dekat sini awak tengok contoh. Boleh baca dulu. Noliza ingin membeli sebuah telefon pintar. Dia bercadang menyimpan 100 sebulan daripada gaji bulanannya 2,000 untuk setengah tahun. Kalau saya pilih dekat sini spesifik, dia tidak spesifik telefon pintar berharga berapa. Telefon pintar jenama apa. Dia tak bagi tahu kat sini. Kalau saya memang tak mematuhi konsep SMART dah. Saya tulis kat sini. Sebab dia tidak spesifik. Dia tidak bagi tahu brand apa. Dia nak beli apa. Dia tak sebut terus. Dia tak target betul-betul. Dia nak beli iPhone ke? Dia nak beli apa? Dia nama lain ke? At least bagi tahu brand. Kalau tak tahu harga. Lepas tu dia ni spesifik. M measurable. Kita tengok.
bercadang menyimpan 100 sebulan daripada gaji bulanannya 2,000 untuk setengah tahun. Menyimpan 100 sebulan. Gaji bulanan 2,000 untuk setengah tahun. 100 sebulan daripada 2,000 untuk setengah tahun. Kiranya simpan 600 je lah. 600 je. 600. Tengok kat sini. Tidak boleh diukur. Sebab kita tak tahu nak harga dia. Kita tengok kan contoh dia, contoh jawapan dia. Tidak boleh diukur sebab tak tahu harga nak beli berapa. Kita simpan 600. Okey, simpan 600 nak buat apa? Nak beli telefon pintar harga berapa? Tak tahu. Okey, M tidak boleh diukur. Kita tak boleh nak kira. Kita just tahu 600 je. 100/6. 600. Adakah telefon pintar tu 600? Kena bagi tahu benda tu. Telefon pintar adalah 600. Barulah dia boleh diukur. Sama juga measurable. Sama juga attainable. Boleh dicapai. Okey, boleh dicapai. Kalaulah telefon pintar tu 600. 100 sebulan sebanyak 6 bulan. Setengah tahun. Okay, yang tu boleh dicapai. Tapi yang tu, kalau ikut sini, nak kata tak boleh dicapai, tak juga. Tapi tak tahu. Tak tahu boleh capai ke tak. Sebab tak ada kan. Tak ada harga. So realistik pun sama. Tak tahu. Bukan tak realistik, cumanya tak tahu. Sebabnya M tu tadi kan, tak ada. Measurable tu tak ada. Okay. Masa okey. Masa ada setengah tahun. Masa ada. Okay, boleh. Nombor 1. Okay, nombor 1. Try awak fikir dulu. Try awak jawab dulu. Okay. Alex nak melanjutkan pelajaran ke universiti luar negara. Okay. Dia nak simpan 150,000 untuk berbiaya iuran dan kos sara hidup pada tahun pertama. Okey, dekat sini apa? Adakah dia spesifik? Dia mematuhi ke tak? Kita tengok S dulu. Spesifik ke tak? Ada tak dia bagi tahu berapa iuran kos sara hidup yang pertama? Tak ada ni. Tak spesifik. Dia tak bagi tahu negara apa. Yes. Tak boleh ni. Kalau ikutkan tak spesifik. Kalau dari segi M. Kalau M, awak boleh jawab mana-mana lah kan. Okay. Kalau M, okay. Yuran dan kos sara hidup pada tahun pertama pun tidak diketahui. Okay. M. Okay, kalau awak jawab spesifik, apa sebab universiti mana? Ya, bolehlah. Universiti universiti luar negara yang tidak diketahui. Macam tu.
Lepas tu kalau awak nak kata measurable, measurable boleh diukur tu kan. Yang measurable punya M, kalau measurable ni, tidak yuran dan kos sara hidup kita tak boleh nak tahu. Yuran dan kos sara hidup tidak diketahui. Sebab itulah. Okey. Kalau untuk attainable pun, sama juga. Attainable pun sama juga. Anda nak tahu dia ada kerja ke? Dia ada simpanan ke? Dia ada pendapatan ke? Tak tahu. Kan? Attainable. Lepas tu R, realistik. Sama juga. Kalau dia bagi tahu pendapatan dia ke, so logik lah kalau dia boleh simpan daripada pendapatan, boleh capai. Kat situ logik. Kat sini pun tak logik juga sebab banyak yang kita tak tahu. Dari segi masa, time bound. Okay, tempoh masa tidak diketahui. Semua banyak tidak diketahui ni. Dia tidak mematuhi konsep SMART lah. Dia tidak mematuhi konsep SMART. Ikut awak lah nak jawab yang mana satu. Okey, nombor 2. Boleh baca dulu. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 kita tengok S dulu. Tengok S. Encik Lim merancang berkahwin dalam tempoh 4 tahun dan anggaran jumlah perbelanjaan ialah 42,000. Okey, pendapatan bulanan ialah 6250. Okey, kalau ikut dekat sini, S spesifik, dia dah tahu dah. Dia nak merancang untuk berkahwin. Kita tahu dia nak berkahwin. Lepas tu dia bagi tahu pula dalam tempoh 4 tahun lagi. So kiranya spesifik dah tu. Dia tahu apa yang dia nak buat. Dia nak berkahwin. Lepas tu dia bagi tahu pula kan dalam tempoh 4 tahun lagi. Spesifik dah tu. Umur berapa dah dia nak, umur berapa dia nak kahwin. Spesifik dah tu. Okey, lepas tu boleh diukur. M, measurable. Kita tengok. Jumlah perbelanjaan perkahwinan. 42,000. Ni 42,000. Dia ada target tau, anggaran. Benda tu yang penting tau. Okey, 42,000. Pendapatan bulanannya ialah 6250. Pendapatan bulanan. Okey, nak simpan 875. Okey, dekat sini simpan 875 daripada 6250. 875 sebulan daripada 6250. Dekat sini realistik ni, relevant. Dan R, realistik. Nak simpan 875 sebulan daripada 6250. Boleh lah. Logik lah kan. Dia logik. Lepas tu measurable tadi 875 sebulan, cuba awak kira. 875 selama 4 tahun. 4 darab 12 bulan. Dapat berapa? $875 sebulan darab dengan bulanan 48 bulan. Dapat berapa?
4200. Okey, cukup cukup, tak lebih tak kurang. Okey, so maksudnya dia boleh dicapai. Kalau awak dapat lebih pun boleh, tak apa. Dapat lebih pun tak apa. So kiranya dia boleh dicapai. Okey, dari segi boleh diukur, ya kita boleh ukur lah ni. Boleh ukur lah ni sama dengan 42,000. Boleh diukur. Ada, kita tahu pendapatan dan kita tahu perbelanjaan. Okey. So dekat sini masa pun ada 4 tahun. Semua point ada SMART tu kan. Okey. So dia mematuhi konsep SMART lah. Semua point ada. Semua point ada. Okey. Okey, lepas dah buat menetapkan matlamat kewangan. Satu lagi tadi pasal kehendak dan keperluan kan. Okey, yang tu biasanya kertas satu lah. Biasanya kertas satu objektif. Dia tanya nak beli apa? Antara barang-barang ni A, B, C, D yang manakah keperluan? Yang manakah kehendak? Macam itulah. Antara A, B, C, D pilihan jawapan, yang mana satu keperluan atau kehendak. Macam tu. Okey, lepas tu bila kita dah tetapkan, kita nak menilai. Menilai kedudukan kewangan. Okey. So nak menilai kedudukan kewangan macam tadi, kita perlu tahu pendapatan, perlu tahu perbelanjaan, berapa, ada pinjaman-pinjaman ke, ada allowance apa lagi yang kita dapat, semua tu diambil kira. Okey, jadi kita perlu tengok kepada aliran tunai bulanan, aliran tunai. Okey, aliran tunai. Keluar masuk duit. Keluar masuk duit. Okey. Aliran tunai ni. Keluar masuk duit, keluar masuk. Aliran, flow. Cash flow. Okey, perniagaan. Tahulah yang ambil perniagaan ni. Perniagaan apa? Siapa yang account, siapa yang ambil account, siapa yang ambil perniagaan ni. Samalah juga, dia akan belajarlah tajuk ni. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk Asmadi dia kerja dan dia ada pendapatan aktif 3,600. Pendapatan aktif, okey. Pendapatan aktif ni, pendapatan yang selalu masuk lah. Okey, macam contoh gaji yang sentiasa masuk, maksudnya dan dia masuk tu sama, lebih kurang macam tu lah. Okey, antaranya gaji, allowance ke. Kalau pendapatan pasif ni pula, contoh macam dividen, hibah bank, benda yang tak selalu masuk. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Dividen ke, macam tu lah. So dia tu dikira sebagai pendapatan pasif. Macam tu. Okay, beza aktif dengan pasif ni. Aktif ni gaji, allowance. Okay. Pasif ni pendapatan kan masuk kan. Kalau pendapatan pasif, contohlah mak ayah awak kerja, tak kisahlah apa, doktor ke apa ke kan. So yang masuk kat slip gaji tu aktif. Yang masuk kat slip gaji tu aktif. Kalau yang pasif ni contohnya mak ayah awak kerja dan awak juga buat sewa rumah lah. Ada rumah sewa. So buat sewa rumah kan. Yang tu kiranya pendapatan pasif dah lah. Ataupun awak ada buat yang contoh macam cikgu.
Gaji cikgu, okey, pendapatan aktif. So cikgu tu juga buat part time tutor. Okey, yang tu kiranya pendapatan pasif. Pendapatan pasif. Macam tu. Okey, beza dia. Alright. So dekat sini tapi dia masih lagi pendapatan lah sebab dia betul benda masuk kan, masuk. Okey, Asmadi ada 2 pendapatan. Okey, untuk perbelanjaan tetap ni dia macam setiap bulan tolak benda sama je. Kiranya macam perbelanjaan tetap ni contoh PTPTN, okey, bayar setiap bulan. Setiap bulan bayar. Ataupun apa lagi? Bayar kereta setiap bulan bayar. Bayar rumah ke setiap bulan bayar. Itu kita bayar tu kiranya kita bayar amount yang tetap lah. Okey, tak tetap pun tak apa, tapi dia dikira wajib keluar. Benda tu wajib keluar. Perbelanjaan tetap tu kita wajib keluar. Setiap bulan memang akan keluar. Untuk memang akan berbelanja untuk item tu lah kan, kategori tu. Okay, itu perbelanjaan tetap. Kalau perbelanjaan tidak tetap ni pula, macam makan, okay, nak beli makan-makan, nak shopping, beli baju, ada bulan beli baju, ada bulan yang kita tak beli baju. Contoh macam tu lah. Bulan puasa nanti nak beli baju raya. So itu adalah perbelanjaan tidak tetap. Macam, okay, bil elektrik, bil air, kadang naik, kadang turun. Kalau kita jimat, kita dapatlah murah. Kan? Jadi itu dia perbelanjaan tidak tetap. Kalau maksudnya perbelanjaan tidak tetap ni, kita boleh kurangkan, kita boleh kita boleh kurangkan dia lah. Dia macam tidak tetap ni kehendak. Kan? Perbelanjaan tetap ni lebih kepada keperluan. Memang kita kena keluar. Kalau tidak tetap ni, kita boleh ubah lagi. Kalau tak penting, tak perlu belilah. Macam tu. Tidak tetap. Okey, so kita tengok aliran tunai untuk Asmadi. Aliran tunai ni macam ni je. Pendapatan tolak perbelanjaan. Aliran tunai ialah pendapatan tolak perbelanjaan. Okay, so macam mana nak kira untuk Asmadi? Tambahlah pendapatan dia. Ni pendapatan. Kan? Pendapatan dia. Okay, tolak perbelanjaan. Tolak 270. Tolak 1880. Tambah dululah. Ini perbelanjaan. Kan? Ini pendapatan. So dapatlah berapa? Kira berapa? Kira berapa Asmadi, berapa Daud? Oh, negatif boros Asmadi ni. Negatif 250. Berbelanja lebih daripada pendapatan. Okay. Negatif 250 lah. Aliran tunai negatif 250. Soalan boleh tanya jenis aliran. Okay. Jenis aliran tunai. Okay. Dia ni jenis aliran tunai negatif. Okay. Untuk jenis aliran tunai lah. Okay, Daud. Daud sama juga pendapatan, tambahkan pendapatan.
tolak dengan perbelanjaan. Okey, tolak terus. Macam ni pun tak apa nak tulis tu. Berapa Aiman? Daud 60. Daud 60 Positif ya. Daud pandai sikit. Tapi sikit je simpan 60 je sebulan. Allah. Simpan 300 sikit. Mana tahu kok kecemasan bulan-bulan depan. Bahaya. Tapi okey lah. Bagus lah. Jenis aliran tunai positif. Saya pun kadang-kadang kehendak tu masalah sikit juga. Kita ni manusia. Perempuan lagi pula kan. Ni yang perempuan ni ada Mia. Sana ni. Jaga-jaga nanti. Aliran tu. Saya ni okey juga macam jadi cikgu maths kan. Belajar tajuk ni pula kan. So dia macam ada tajuk ni kan. So kita buat plan kewangan kita sendiri. Target kita sendiri. Saya buat lah. Saya buat setiap bulan. Dan kira macam letak target lah. Tak nak bagi negatif kan. Letak target. Kalau macam tu lah. Kita letaklah target kita. Supaya aliran tunai positif. Kadang-kadang dia negatif juga. Tak tahan nak beli juga. Tiba-tiba negatif. Negatif. Tapi kita cover yang bulan lepas punya. Cover yang bulan depan punya. Macam tu lah. Kan? Tapi kalau bulan depan negatif, setiap bulan negatif, memang tak lagi hutang lah kan. Jadi hutang juga. Dah habis ke ni? 1, 2, sekejap. Ni pelan kewangan. Pelan kewangan minggu depan. Tak apa. Pelan kewangan minggu depan. Sikit lagi. Boleh baca dulu. Hitung aliran tunai je. Alah, senang lah. Ni aliran tunai je hang buat. Okey. Nombor 2. Nombor 2 pun hang buat juga. Nombor 2 pun hang buat juga. Sama je. Nak tahu jumlah pendapatan. Melvin. Mana Melvin? Semua Melvin lah. Okey, semua Melvin. Jun, Julai. Okey, 2. Pada bulan Julai. Ni. Saya bagi tahu dulu. Jumlah pendapatan, jumlah perbelanjaan Melvin pada bulan Julai. Untuk Julai, okey. Jadi, pendapatan Melvin Julai. Okey. Kiranya untuk soalan A1, kita kira pendapatan Melvin. Pendapatan dia untuk bulan Julai. Okay. Kena tambah aktif dan pasif lah. Tambah aktif dan pasif tahu. Aktif tahu kan? Okay, dah tahu. Aktif dah tahu dah. 3050 kan? Nak tambah dengan pasif. Pendapatan pasif. Bertambah 1,200. Macam mana pasif? Berapa yang pasif?
Pasif jadi berapa? Bertambah 1,200. Apa tu? Maksud dia bulan Jun 1120. Bulan Jun 1120. So bulan Julai bertambah lagi 120. Jadi berapa pendapatan pasif? Tambahlah kan? Tambahlah 1120 tambah dengan 120. Tahulah nilai pasif dia. So tu pendapatan. Okey. Okey, untuk perbelanjaan awak kiralah juga perbelanjaan macam mana. Perbelanjaan ada tetap dengan tidak tetap. Awak tambahkan. Untuk bulan Julai. Julai. Okey, Julai. Julai dah ada tetap. Yang tidak tetap pula bertambah 30%. Macam mana nak kira bertambah 30%? Kira 30%, 30/100 darab dengan 2180. Bulan 6 dapat yang ni, bulan 7 dapat bertambah. Kira 30% daripada yang ni. Berapa? Tapi yang tu yang bertambah. Kena tambahkan lagi lah. Faham tak? Okey. Untuk tetap ada 1740. Untuk tidak tetap, okey, tidak tetap, dia bertambah 30% daripada 2180 bulan 6 tu, bulan Jun. Okey. Dan kita tambahkan juga okey dengan 2180 lah. Dia bertambah 30% je. Dia bertambah je 30%. Berapa 30% tu? Ni awak kira. Kan? Ni yang asal. So, untuk bulan Julai ni. Banyak ni. Ni untuk Julai. Okey? Yang ni untuk Julai. So, yang kedua, hitung aliran tunai. Tak ada masalah. Pendapatan tolak perbelanjaan. Okey, jelaskan jawapan A2. Buatlah ayat apa-apa pun. Okey. Aliran tunai. Sebabnya apa? Positif ke negatif? Kalau positif, bagi tahulah pendapatan melebihi perbelanjaan. Kalau negatif, perbelanjaan melebihi pendapatan. Gitu je. Itu je. Alright. Okay, so ada soalan? 1 dengan 2 ni awak buat homework. Buat tau sebab nak masuk yang pelang kewangan ni. Pelang kewangan best tau. Saya suka pelang kewangan. Ini pelan kewangan keluarga Lim. Pelan kewangan keluarga Lim. Okay. Dia ada pendapatan bersih. Keluarga kan, dia keluarga. Dia kira semua. Suami, isteri, pendapatan pasif keluarga. Okay. So ada jumlah pendapatan bulan 6 berapa. Ni boleh kira jumlah pendapatan bulanan. Berapa jumlah pendapatan bulanan? Jumlah. Tambahkanlah, tambahkan. Tambahkan ke semua ni. Tulis kat sini.
Okey, kira berapa? Ni tak nampak 3850 2910 1440. Jumlah pendapatan bulanan 8,200. Okey. Isi isi dah kotak. Awak dah print out kan? Okey. Dan ni mestilah kita kena apa-apa pun kita kena letak 10% daripada jumlah pendapatan kita kena simpan. Buat dia sebagai simpanan tetap bulanan. 10% daripada jumlah pendapatan bulanan. Berapa? 10% 10/100 darab dengan 8,200. 820, alright. Okey. Untuk dana kecemasan pula, okey. 8,200. 8,200. Okey, letak. Ada dia cakap apa tak sini? Dana kecemasan. Okey, boleh letak 200. Okey, selalu kita guna 200 lah untuk dana kecemasan. Okey, 200 kat situ. Okey, dana kecemasan kita letak 200 Yang ni memang untuk simpanan tetap bulanan 10% daripada jumlah pendapatan. Memang cara kira dia. Untuk dana kecemasan letak 200. Okey, lepas tu baki pendapatan. Baki pendapatan, baki. Apa? Tadi jumlah pendapatan aktif dan pasif dapat 8,200. Yang ni tolak untuk simpanan tetap bulanan. Okey, dan dana kecemasan. Dua ni tolak. Okey, tadi awak tambah kan. Yang ni tolak. Okey, awak 8,200 tolak 820. Tolak lagi 200. Okey, dapat 7,180. Kita tulis dekat sini. Tulis kat sini. Baki pendapatan tu tulis yang sebelah satu lagi. Kawasan ni untuk yang pendapatan. Okey, pendapatan dengan yang bahagian ni lah, tolak simpanan tetap ni. Kiranya yang penting lah. Ini yang penting. Kita tulis kat sini. Lepas tu baki pendapatan buat kat sini. Kan, baki pendapatan. Okey, sama juga untuk perbelanjaan tetap bulanan. Okey, sebelah sini juga. Perbelanjaan tetap bulanan. Okey, perbelanjaan tetap bulanan. Okey, ada ansuran pinjaman rumah. Ni item-item kita lah ni. Ansuran kereta. Premium insuran. Okey, ni tetap lah ni. Tetap. Benda yang kena bayar setiap bulan. Ni tetap. Tak boleh nak ubah. Bukan atas kita nak ubah tu. Kalau kita nak ubah, kena deal dengan syarikat balik. Benda tu. Kan? Okey, dia dikira perbelanjaan tetap bulanan. Dia kira jumlah dia. Jumlah dia awak tulis kat sini. Untuk jumlah tulis kat sini. Untuk jumlah tulis kat sini. Sebelah kanan. Okay, kira jumlahkan dia. Jumlah 3 ni.
Berapa? Tambahkan tu. Tiga enam lima kosong. Okay, 3650. Okey, lepas tu kita tengok tidak tetap bulanan pula. Ni tidak tetap. Makan, minum, belanja minyak, tol, utiliti rumah, barangan dapur, okey, pemberian kepada ibu bapa. Okey, yang ni pun bergantunglah nak bagi berapa pemberian. Letaklah berapa pun. Okey, dekat sini saya letak 400 400. Saya pun bagi 400 juga. Minggu 100. Boleh lah. Kan? Okay, 400. So, kita kira jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Kira kat sini. Ni. Ni saya buat anak panah panjang ni nak cakap yang 3 item ni tulis sebelah kanan. Okay, pendapatan lebihan pun tulis sebelah kanan juga. Awak tambahkan ke semua ni. Tambahkan ke semua perbelanjaan tidak tetap bulanan. Okey, dapat 3420. Okey, untuk pendapatan lebihan. Okey, cara kira dia. Pendapatan lebihan. Oh, okey. Maksudnya pendapatan pendapatan tolak perbelanjaan lah. Pendapatan tolak perbelanjaan. Kiranya baki pendapatan. Okey, baki pendapatan yang duduk sebelah kanan semua tadi. Tolak dengan perbelanjaan. Baki pendapatan tolak perbelanjaan. Ambil yang ni. 7180. Okey, tolak aja dengan 3650 dan 3420. Dapat berapa? Pendapatan lebihan. 110. Okey, 110. 110 tu kira macam aliran tunai lah tu. Aliran tunai. Aliran tunai kat sini positif. Bagus lah, cantik lah. Okey. Macam tu lah. Macam tu lah kita nak buat pelan kewangan. So, okey. Dengan tadi awak boleh isi pelan kewangan ni lah. Boleh kan? Satu pelan kewangan ni homework. Okey. Yang pindah ke kanan tu, yang baki pendapatan je. Selain tu awak kena isi dekat kena isi dekat sebelah kiri. Yang ni je yang sebelah kanan. Yang saya highlight ni je. Yang saya buat anak panah ni je. Okey. Lepas tu pendapatan lebihan, pendapatan tolak perbelanjaan. Itu je. Okay. Pemberian kepada ibu bapa awak letaklah 400. Apa? Kecemasan kena 200. Dana kecemasan 200. Untuk simpanan tetap bulanan letak 10%. Okay, kira berapa 10% tersebut. Okey. Dia tak ada apa, sampai situ dulu. Basically yang tu lah yang kita buat pendapatan ni. Pelan kewangan inilah yang kita nak isi ni lah. Kita nak isi ya. Kalau awak boleh buat terus pun tak apa ni, senang je. Masukkan je balik dalam petak. Kenal pasti. Gaji. Gaji kat sini lah. Isilah dia berapa nilai dia. Belah kiri ke belah kanan. Tadi.
semua belah kiri. Kecuali 4 tadi. 4 point tadi. Okay, pemberian kepada ibu bapa, dia boleh beza-beza. Tapi untuk yang tengoklah ya. Okay, buat yang ni dululah. Banyak sangat pula. Awak pun tak sempat juga. Okay. Yang ini dengan yang 2 tadi. Boleh. Sikit je. Senang je. Okay. Okay, so itu saja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kamil ada hari ni. Aiman ada. Amir Razli ada. Adam ada. Aisyah ada. Damia ada. Syafiq ada tak? Siapa lagi? Akil, Aina ada? Umar ada, Syazmin ada. Okey, so itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Syafiq dengan okey. Syafiq dengan Aina.